Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia binti Hamid. Nombor matrik 074133 daripada kumpulan 7 akan membentangkan penyediaan pelan pengajaran. Rancangan pengajaran harian subjek pendidikan Islam tingkatan 5, kelas 5 Ibnu Majah. Kami memilih topik bidang pembelajaran, bidang fiqh, pelajaran yang ke-12 iaitu perkahwinan. Standard kandungan 4.27 merumuskan kefahaman mengenai perkahwinan serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Standard pembelajaran 4.27.1 menyatakan maksud perkahwinan. 4.27.2 menjelaskan dalil galakan berkahwin. 4.27.3 menjelaskan hukum berkahwin. 4.27.4 menjelaskan hikmah perkahwinan. Objektif pembelajaran pada akhir pembelajaran dan pengajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat menyatakan maksud perkahwinan dengan betul, menjelaskan dalil galakan berkahwin dengan jelas, menjelaskan hukum berkahwin dengan tepat, menjelaskan hikmah perkahwinan dengan jelas. Kriteria kejayaan: menghasilkan kefahaman tentang konsep perkahwinan menurut Islam, menghasilkan bahan tayangan yang boleh dimanfaatkan untuk kegunaan PDP, guru, pendidikan Islam dan pelajar-pelajar Islam. Yang ketiga, menjelaskan situasi yang melibatkan hukum berkahwin. Set induksi. Proses induksi dijalankan secara ringkas selama 4 minit sahaja dan murid-murid diberi kebebasan ruang untuk berfikir secara kritis dan kreatif agar murid dapat menggambarkan mengenai tajuk yang akan diajar. Kaedah konstruktivisme digunakan dalam set induksi bagi mendedahkan murid untuk belajar menilai dan mengakomodasikan maklumat dan ilmu pengetahuan ke arah pemahaman yang lebih kukuh. Kaedah ini sesuai dengan gaya pembelajaran murid-murid kerana ia mampu memaksimumkan kemahiran sosial, komunikasi dan interpersonal. Peringkat ini diletakkan pada aras pertama taksonomi Bloom iaitu pengetahuan, aras pengetahuan. Langkah 1 mengambil masa selama 10 minit. Langkah ini merupakan pengenalan untuk menyampaikan input konsep topik perkahwinan. Alat bantu mengajar yang digunakan ialah slide PowerPoint kerana ia lebih mudah difahami berbanding dengan menggunakan buku teks. Kaedah slide PowerPoint ini sesuai bagi gaya belajar visual kerana mereka lebih cenderung untuk menerima input secara visual. Peringkat ini diletakkan pada aras taksonomi Bloom pada aras kefahaman. Kaedah pentaksiran yang digunakan pada langkah 1 merupakan perhatian dan kaedah pentaksiran secara lisan kerana berlakunya soal jawab antara guru dan murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Abdul Qadir dengan nombor matrik 074080. Okey, saya akan menyambung pembentangan IPH pada langkah kedua. Okey, pada langkah kedua terdapat dua isi kandungan lah, iaitu yang pertama dari galakan berkahwin dan hukum berkahwin. Okey, antara aktiviti pada langkah kedua iaitu yang pertama, guru meminta seorang murid membaca dari galakan berkahwin. Yang kedua, guru meminta beberapa orang wakil murid untuk menyatakan hukum berkahwin. Yang ketiga, guru memaparkan LCD peta minda hukum berkahwin. Yang keempat, murid membaca peta minda tersebut secara beramai-ramai. Dan yang terakhir, murid akan melakukan sketsa perkahwinan menurut Islam iaitu melibatkan hukum berkahwin. Dan antara kaedah yang dijalankan adalah melalui kaedah pemerhatian dan kaedah lisan lah. Okey, pada langkah kedua, guru akan memaparkan tayangan slide terlebih dahulu mengenai dalil galakan berkahwin dan hukum berkahwin untuk memberikan kefahaman yang jelaslah kepada murid sebelum mereka diberikan arahan untuk melakukan aktiviti secara berkumpulan ataupun secara individu pada langkah yang seterusnya. Okey, setelah guru membuat penerangan mengenai dalil galakan berkahwin dan hukum perkahwinan tersebut, maka murid-murid akan diminta untuk melakonkan watak hukum perkahwinan tersebut berdasarkan kefahaman masing-masing di dalam kumpulan.
Seterusnya, pada langkah kedua akan melibatkan 3 jenis kecerdasan, iaitu verbal linguistik, yang kedua kinestetik, dan yang ketiga spiritual. Verbal linguistik iaitu di mana murid itu dapat memahami dalil-dalil dan hukum sebuah perkahwinan berdasarkan tayangan slide yang telah dipaparkan oleh guru dan berdasarkan juga penerangan yang telah diberikan oleh guru pada awal sesi pembelajaran berlangsung. Seterusnya kinestetik dapat melakukan watak hukum-hukum perkahwinan. Kinestetik membawa maksud kemampuan seseorang menggunakan seluruh tubuhnya atau fizikalnya untuk memahami perintah otak ataupun cara berfikir dengan menggunakan tubuhnya untuk ditunjukkan dengan ketangkasan tubuh untuk memahami perintah otak. Sebagai contohnya, dalam langkah kedua, murid diberikan arahan untuk melakonkan watak hukum-hukum perkahwinan di dalam kumpulan masing-masing. Maka murid itu akan bergerak dalam kumpulan masing-masing dan akan berkongsi idea dan pendapat berdasarkan pemahaman mereka pada awal pembelajaran tentang hukum-hukum perkahwinan. Yang ketiga, spiritual, iaitu dapat memberi keyakinan diri dan semangat untuk melakukan watak tersebut. Okey, pada aspek gaya pembelajaran, murid dapat menyebut dalil galakan perkahwinan secara individu dan berkumpulan dengan jelas dan nyata. Dan yang kedua, murid dapat meniru gaya mengikut hukum perkahwinan yang telah diberitahu oleh guru. Okey, pada aspek gaya kognitif pula, murid dapat menghubung-kaitkan pengalaman yang sedia ada dengan pengalaman baru dengan mengetahui secara jelas hukum perkahwinan. Menghubung-kaitkan pengalaman yang sedia ada sebagai contohnya, iaitu murid tersebut telah terbiasa mungkin dengan pengalaman untuk melihat situasi-situasi perkahwinan mungkin yang terjadi di antara saudara terdekat mereka, ahli keluarga terdekat mereka, dan dengan mengaitkan dengan pengalaman baru dengan yang mereka pelajari pada hari ini dengan secara jelaslah mengenai hukum-hukum perkahwinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya langkah ketiga. Langkah ketiga iaitu hikmah perkahwinan. Pada langkah ini, guru akan memberikan penerangan tentang apa itu hikmah perkahwinan. Kemudian, guru meminta murid untuk melakukan aktiviti secara berkumpulan. Aktiviti tersebut merupakan murid perlulah menulis semula hikmah perkahwinan dalam bentuk peta minda di atas kertas mahjong. Kemudian setiap kumpulan dikehendaki untuk membentangkan hasil tugasan masing-masing. Melalui tugasan ini, ia dapat melatih murid untuk berkomunikasi di halayak ramai dan membina semangat kerja berpasukan. Jadi pada langkah ini, murid yang tahap cemerlang dapat membantu murid sederhana dan pada tahap lemah ketika melakukan aktiviti berkumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madia binti Ahmad Kamaluddin, nombor matrik 074125. Okey, pada hari ini saya nak menyambung pembentangan kawan saya pada langkah 4. Okey, langkah 4 ni guru akan menyediakan aktiviti, maksudnya bersoal jawab lah. Bersoal jawab antara guru dan murid dengan menggunakan aplikasi WordWall. WordWall ni adalah satu media pembelajaran yang berteknologi moden, yang mana kat sini gurulah yang merangka soalan dan membuat soalan di aplikasi tersebut. Okey, jadi dalam aplikasi itu memerlukan daya kreativiti guru untuk menyediakan soalan yang menarik serta boleh menghiaslah di dalam WordWall tu, kerana WordWall ni kita panggil aplikasi yang berbentuk permainan, berbentuk game. Secara tak langsung boleh menarik minat murid untuk mengingati pembelajaran topik tersebut lah, dan menjadikan pembelajaran tu tidak bosan. Okey, lepas tu setelah guru menyediakan soalan tu, jadi guru akan memaparkan soalan-soalan tu WordWall di LCD di hadapan, dan murid akan membacanya secara beramai-ramai lah, dan akan berbincang dengan kawan-kawan untuk menjawab soalan tersebut. Kemudian setelah mendapat jawapan, seorang wakil
wakil kumpulan tu lah dipersilakan untuk ke hadapan untuk menjawab jawapan daripada ahlinya sendiri. Okey, jadi kat sini boleh kita panggil boleh memupuk semangat kepimpinan tanggungjawab seorang wakil tu lah melalui tanggungjawab dia untuk menjawab. Okey, lepas tu lepas tu kita panggil pemikiran kognitif pun dapat berhubung sebabnya soalan-soalan dia berkait dengan apa yang telah dia belajar dan pengalaman yang dia ada lah. Jadi secara tu perkembangan kognitif pun boleh berkembang dengan baik. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syahada binti Abdul Halim, nombor matrik 074084. Baiklah, saya akan sambung pembentangan RPH untuk langkah yang terakhir, iaitu langkah penutup atau perumusan yang diperuntukkan selama 5 minit. Dan isi kandungan RPH pada peringkat ini iaitu berlangsungnya aktiviti pengukuhan dan penilaian serta rumusan daripada topik yang dia ajar pada hari tersebut. Okey, pada peringkat ini aktiviti PMP yang berlangsung adalah guru akan mengedarkan soalan yang menghendaki murid menyelesaikan maksud, dalil, hukum dan hikmah perkahwinan. Kemudian murid akan diminta untuk menampalkan helaian kertas dalam soalan di dalam buku latihan sebagai kerja rumah. Okey, kemudian guru dia akan membuat rumusan terhadap pembelajaran dan mengaitkan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian guru akan meminta beberapa orang wakil murid untuk menjelaskan apa beberapa input yang mereka dapat daripada hasil pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut dari segi maksud, dalil, hukum dan hikmah perkahwinan. Manakala kaedah dan teknik yang digunakan pada peringkat pada langkah ini adalah kaedah pemerhatian, lisan dan penulisan. Okey, pada langkah yang terakhir ini akan melibatkan 3 kecerdasan, iaitu interpersonal, pembelajaran secara kendiri dan juga kecerdasan kognitif. Okey, baiklah, pada langkah yang terakhir iaitu langkah penutup dan rumusan ni, murid akan diuji untuk menilai sejauh mana pengetahuan mereka mengenai pembelajaran mereka pada hari tersebut, iaitu dari segi maksud, dalil, galakan, hukum dan hikmah perkahwinan. Kemudian guru dia akan bagi lembaran kerja kepada murid untuk pengukuhan dan penilaian secara individu. Dan kemahiran kecerdasan ini cenderung ke arah intrapersonal, iaitu pembelajaran kendiri, iaitu menjawab pengukuhan secara sendiri tanpa berbincang dengan mana-mana rakan-rakan sebaya. Dan kemudian kertas lembaran kerja akan ditukarkan bersama rakan untuk disemak. Dengan itu, kemahiran kognitif dapat dilihat berdasarkan pemahaman dan pengetahuan murid mengenai topik tersebut. Seterusnya, murid ni perlu menampal kertas lembaran kerja tadi yang telah dijawab tadi ke dalam buku latihan sebagai bukti dan rujukan pada masa akan datang. Okey, jadi akhir sekali murid ni akan membuat rumusan pembelajaran dan mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam. Okey, pada saat ni kecerdasan kognitif amatlah diperlukan supaya dapat menghasilkan rumusan yang terbaik. Setelah itu, guru dia akan meminta beberapa orang wakil ahli kumpulan untuk membuat rumusan tentang topik perkahwinan dari segi maksud, dalil galakan, hukum-hukum dan hikmah perkahwinan. Okey, jadi melalui rumusan tersebut, murid dapat membuat satu rumusan secara keseluruhan berdasarkan maklumat yang sudah sedia ada sebelum ini melalui pengalaman mereka itu sendiri, sehinggalah mereka menemukan maklumat baru yang diperolehi pada hari ini hasil daripada proses pengajaran dan pembelajaran mengenai topik tersebut. Okey, antara penerapan nilai dan sikap yang kami dapat terapkan ke dalam kalangan murid melalui rancangan pengajaran harian kami, iaitu yang pertama kesyukuran, keberanian murid dalam sesi soal jawab dan melaksanakan kerja aktiviti berkumpulan. Yang ketiga ialah kejujuran murid dalam melaksanakan lembaran kerja individu tanpa berbincang. Seterusnya, berhemah tinggi, manakala strategi yang digunakan adalah contextual inquiry, berpusatkan murid, kebab dan kooperatif. Dan PAK 21 yang digunakan pakai adalah brainstorming, stay and stray, think, pay and share. Manakala bahan bantu mengajar yang digunakan pakai adalah
Al-Quran dan terjemahan buku teks pendidikan Islam tingkatan 5, papan putih, LCD dan kertas majung. Okey, jadi terima kasih. Sekian sahaja daripada pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih kerana memberi pinjam mata dan telinga untuk pendengaran dan fokus yang baik. Terima kasih.